Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Video ini Cikgu akan membuat penjelasan tentang matematik tingkatan 4 bab 7. Dan video ini akan fokus kepada buat perbandingan di antara graf jarak masa dengan graf laju masa untuk membantu pelajar lebih memahami pembezaan di antara dua graf ini. Seterusnya akan bantu pelajar senang buat pengiraan bagi soalan dua jenis graf ini. Jadi bagi graf jarak masa, jadi pasti Y mesti maklumat tentang jarak dan pasti S ialah masa. Manakala bagi graf laju masa, pasti Y dia mesti maklumat laju dan pasti S dia adalah sama dengan graf jarak masa, iaitu menggunakan maklumat masa. Dan kedua-dua graf ini ada kecurangan positif, ada kecurangan sifar, dan ada kecurangan negatif. Dan bagi kedua-dua graf ini, kecurangan dia memberi maksud yang berlainan. Jadi biasanya pelajar keliru tentang maksud kecurangan yang dibawa oleh kedua-dua graf ini. Bagi graf jarak masa, kecurangan dia ialah membawa maksud kadar perubahan jarak terhadap masa ataupun erti lain ialah laju. Maksudnya kecurangan di sini dia boleh membawa maksudnya laju. Jadi macam mana kita nak cari kadar perubahan jarak terhadap masa ataupun laju di sini? Jadi kamu kena pakai rumus di sinilah, yaitu perubahan jarak bahagi dengan perubahan masa, ataupun biasanya cikgu akan suruh pelajar hafal rumus kecurangan. Pun akan memberi jawapan yang sama. Rumus kecurangan ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Dan peringatan di sini, koordinat S1, Y1 mesti rujuk koordinat di depan, dan koordinat S2, Y2 mesti rujuk koordinat yang belakang. Contoh kalau kamu nak cari kecurangan bagi OA, jadi koordinat S1, Y1 mesti titik O sini. Dan kecurangan S2, Y2 mesti titik A di sini. Tidak boleh terbalik. Jadi sekarang kita tengok graf laju masa. Kecurangan di sini membawa maksud kadar perubahan laju terhadap masa, ataupun erti lain ialah pecutan. Jadi rumus yang digunakan ialah perubahan laju bahagi dengan perubahan masa. Jadi sama dengan graf jarak masa, kamu pun boleh guna rumus kecurangan untuk mencari jawapan pecutan, yaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Dan sama juga dengan graf jarak masa, koordinat S1, Y1 ialah rujuk titik di depan, dan koordinat S2, Y2 ialah rujuk titik di belakang, tidak boleh terbalik. Dan satu maklumat tambahan yang sangat penting bagi graf laju masa ialah graf laju masa dia boleh cari jawapan jarak. Walaupun graf dia hanya memberi maklumat tentang laju masa, tapi dia boleh cari jawapan jarak. Jadi macam mana cari jawapan jarak gerakan? Jawapan jarak gerakan ialah rujuk kepada ruas di bawah graf. Maksudnya di bawah graf ini apakah bentuk dia, lepas itu kamu cari luas dia. Dan biasanya kita akan tengok 3 bentuk di bawah graf, yaitu pertama segitiga, kedua segi empat, dan ketiga ialah trapezium. Jadi kamu hanya hafal luas bagi 3 bentuk ini Yaitu pertama, luas segitiga ialah sama dengan 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi. Lepas itu bentuk yang kedua, luas segi empat. Jadi luas segi empat ialah panjang darab dengan lebar. Dan bentuk ketiga ialah luas trapezium. Jadi rumus bagi luas trapezium ialah 1/2 darab dengan kurungan, hasil tambah 2 garis selari, lepas itu tutup kurungan, darab lagi tinggi trapezium. Dan biasanya pelajar yang keliru di sini ialah tinggi trapezium. Tinggi trapezium ialah berada di antara 2 garis selari. Pada masa yang sama, tinggi trapezium mesti bersudut dekat ataupun berserenjang dengan 2 garis selari itu. Sebab itu pertama, kamu kena tentukan di mana 2 garis selari itu. Sama ada di kiri kanan ataupun atas bawah. Baru kamu dapat tentukan tinggi trapezium. Jadi seterusnya kita tengok garis OA. Garis OA di sini merujuk kepada kecurangan positif, betul? Maksudnya gerakan dia merujuk kepada satu destinasi. Maksudnya dia pergi satu tempat pada satu arah sahaja. Lepas itu garis AB ini ialah kecurangan sifar ini. Ini menunjukkan dia dalam keadaan beku. Maksudnya dia tidak bergerak ataupun dalam keadaan yang berhenti. Lepas itu garis BC di sini yang merujuk kepada kecurangan negatif. Jadi kecurangan negatif di sini merujuk kepada gerakan dia merujuk ke asal. Maksudnya merujuk dia balik ke tempat asal dia. Maksudnya garis OA di sini menunjukkan gerakan dia pergi, dan garis BC ini merujuk gerakan dia balik ke tempat dia. Garis OA ialah pergi dan garis BC ialah balik. Jadi apabila buat pengiraan semasa cari jawapan laju,
biasanya akan wujud dua jenis jawapan. Satu jawapan ialah positif dan satu jawapan ialah negatif. Dan peringatan di sini ialah jawapan bagi laju tak ada negatif mesti sentiasa positif. Sebab itu apabila kamu buat pengiraan, jadi apabila kamu dapat jawapan negatif, kamu mesti tukar menjadi positif. Kalau jawapan laju tak ada negatif, jadi kenapa kamu masih akan dapat jawapan negatif semasa buat pengiraan? Dan ingatkan di sini simbol positif dan simbol negatif yang kamu dapat selepas kamu buat pengiraan itu hanya menunjukkan arah gerakan objek itu. Simbol positif menunjukkan arah objek itu pergi dan simbol negatif menunjukkan arah objek itu balik ke tempat asal dia. Jadi itulah sebenarnya ialah maksud bagi simbol positif dan simbol negatif. Jadi kalau soalan tanya laju, jadi ingat apabila jawapan kamu muncul negatif, mesti tukar menjadi jawapan positif. Jadi seterusnya kita tengok graf laju massa. Bagi garis OP ini menuju kepada kecurangan positif. Kalau kecurangan positif menunjukkan objek itu laju dia bertambah ataupun erti lain objek itu mengalami pecutan. Bagi garis PQ ialah kecurangan sifar. Kecurangan sifar di sini menunjukkan objek itu tiada perubahan laju dan dia bergerak dengan laju seragam. Ingatkan di sini biasanya pelajar keliru tentang kecurangan sifar bagi graf laju massa. Kecurangan sifar bagi graf laju massa menunjukkan objek itu sebenarnya dia masih bergerak. Dia bukan dalam keadaan berhenti ataupun dalam keadaan berguna. Dia masih dalam keadaan yang bergerak, tapi dia bergerak dengan laju seragam. Seterusnya kita tengok garis QR. QR di sini menunjukkan dia kecurangan yang negatif. Jadi kecurangan negatif di sini menunjukkan objek itu mengalami laju berkurangan ataupun mengalaminya pecutan. Bagi kecurangan positif, jawapan pecutan mesti positif. Tak ada jawapan negatif. Dan bagi kecurangan negatif, kamu akan mendapat jawapan negatif. Tapi kalau soalan tanyanya pecutan, jadi kamu mesti tukar jawapan negatif menjadi jawapan positif. Ingat jawapannya pecutan mesti positif, tak ada negatif. Walaupun kamu dapat jawapan negatif bagi kecurangan negatif. Sebab kenapa? Sebab perkataannya pecutan ini sudah membawa maksudnya negatif. Kalau jawapan kamu masih tulis negatif lagi, maksudnya kamu tulis dua kali jawapan negatif, dan itu ialah jawapan yang salah. Bagi kecurangan negatif, kamu pun boleh tulis jawapan pecutan. Tapi kalau kamu tulis jawapan pecutan, jawapan dia mesti negatif. Menunjukkan dia ialah kecurangan negatif. Maksudnya di sini pecutan dia boleh tulis pada kecurangan positif dan juga boleh tulis pada kecurangan yang negatif. Kalau tulis pada kecurangan yang positif, maksudnya jawapan pecutan mesti positif. Tapi kalau tulis pada kecurangan negatif, maksudnya jawapan pecutan ialah negatif. Oke, seterusnya kita boleh tengok contoh soalan bagi graf jalan massa dan graf laju massa. Oke, kita tengok graf jalan massa dulu. Soalan A, laju objek 1 jam pertama atau 1 jam yang terakhir. Kamu boleh nampak dia pakai rumus kecurangan yaitu Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Bagi 1 jam pertama dan 1 jam yang terakhir, jawapan dia memang sama. Walaupun garis BC ini ialah kecurangan negatif. Tapi jawapan negatif dia mesti tukar menjadi positif. Itu yang tadi cikgu cakap, jawapan laju tak ada jawapan negatif. Simbol positif dan negatif hanya menunjukkan arah gerakan objek itu. Seterusnya soalan B, objek berada dalam keadaan bergerak selama 1 jam, iaitu garis AB. Dan kamu boleh tengok di sini garis AB adalah kecurangan sifar. Kecurangan sifar bagi graf jalan massa menunjukkan objek itu tidak bergerak dalam keadaan bergerak. Seterusnya kita tengok contoh bagi graf laju massa. Soalan A, pecutan bagi 40 saat pertama, jadi dia pakai rumus kecurangan, yaitu Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Dan ingat jawapan mesti positif bagi pecutan ataupun kecurangan positif. Seterusnya pecutan bagi 50 saat terakhir, maksudnya garis BC di sini. Dia juga pakai rumus bagi kecurangan, yaitu Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Dan jawapan dia adalah negatif 0,6 meter S kuasa 2. Dan saya sudah cakap garis BC ini adalah kecurangan negatif. Jadi apabila kamu buat pengiraan, jawapan dia memang wujud negatif sebab dia kecurangan negatif. Jadi kalau bagi kecurangan negatif, kalau kamu tulis jawapan pecutan, nilai dia mesti dalam keadaan negatif. Tetapi kalau sini kamu tulisnya pecutan, jawapan negatif kamu mesti tukar menjadi positif. Sebab tadi cikgu sudah cakapkan, perkataannya pecutan sudah membawa maksud negatif. Sebab itu apabila kamu jawab soalan, mesti baca soalan dengan teliti. Sama ada dia nak kamu cari pecutan atau yang pecutan,
Dan pada masa yang juga kamu kena tengok kecurangan dia ialah positif ataupun negatif. Dan seterusnya kita tengok C. Laju serahkan selama 1 minit bagi garis AB. Garis AB sini ialah kecurangan sifar. Kecurangan sifar bagi graf laju masa menunjukkan dia masih bergerak, tapi dia bergerak dengan laju serahkan. Jadi yang terakhir, kedua-dua graf ini dia dapat mencari jawapan bagi laju burata. Jadi apakah rumus bagi laju burata? Laju burata adalah sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Kalau bagi soalan graf jarak masa, jadi laju burata kamu boleh pakai rumus kecurangan iaitu Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Dan ingat rumus kecurangan untuk mencari jawapan laju burata, objek itu mesti bergerak pada satu arah sahaja. Yaitu sama ada dia arah pergi ataupun arah dia balik. Hanya dapat kira dia dalam satu arah sahaja. Kalau soalan minta laju burata bagi objek itu arah pergi dan arah dia balik, maksudnya rumus kecurangan tidak boleh pakai. Sebab jawapan nanti akan salah. Jadi kalau soalan tanya laju burata bagi objek itu arah pergi dan arah dia balik, jadi kamu kena cari sendiri pada graf inilah. Arah dia pergi jadi berapa jarak dia dan arah dia balik berapa jarak dia. Lepas itu kamu gabunglah tambah dia. Lepas itu kamu bahagi dengan jumlah masa yang dia ambil. Baru kamu akan dapat jawaban laju burata. Jadi bagi graf laju masa pun boleh cari jawaban laju burata bagi objek itu. Tapi ingatkan di sini lagi, maklumat jarak ini kamu tidak dapat terus dapat daripada graf. Kamu mesti pakai konsep luas di bawah graf. Baru kamu akan mendapat jawapan jarak di sini. Lepas itu bahagi dengan jumlah masa yang dia ambil, baru kamu akan dapat jawaban laju burata. Jadi video sini sampai sini saja. Video ini kita belajar bandingan antara graf jarak masa dengan graf laju masa supaya pelajar lebih memahami apakah perbezaan di antara dua graf ini untuk membantu kamu lebih senang dalam pengiraan dalam ujian nanti. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi. Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.